Bab ke-96, bab akibat orang yang terlepas sembahyang asar. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terlepas sembahyang asar bagaikan telah kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Abu Abdullah berkata, Yatirakum, engkau berkata, watartur rajulah, yani aku telah membuat seseorang hidup sendirian dan tidak mempunyai apa-apa harta lagi. Setelah engkau membunuh seseorang daripada ahli keluarga dan sahabatnya, dan engkau mengambil harta bendanya. Ini masih lagi berkenaan dengan sembahyang asar, salatul asr. Dari segi waktu telah kita bincangkan sebelum daripada ni, cuma betapa besarnya kedudukan sembahyang asar tu dan betapa kerugian orang-orang yang terlepas sembahyang asar tu dapat kita lihat melalui bab 96 dan bab 97 nanti. Jadi kerana besarnya dan istimewanya itulah, jadi kalau orang terlepas makna kerugian besar. Dan Nabi SAW buat banding dengan gapo, seperti dalam bab ni kita baca tadi, seperti orang yang kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Jadi bab ke-96 zahirnya ialah kalau kita mengambil kira makna asal lah, makna asal yang maklum, ma'ruf di kalangan orang ramai, iaitu ismi itu dengan makna dosa. Bab dosa orang yang terlepas sembahyang asar. Tapi saya terjemah di situ akibat orang yang terlepas sembahyang asar. Kalau kita tengok muka surat 779 780, bab orang yang meninggalkan sembahyang asar. Jadi itu nak bincang tentang dosa kalau ke mana, itu nanti kita akan jumpa lah. Cuma di sini apa maksud Imam Bukhari buat tajuk lagu ni? Apa dia buat tajuk? Dosa orang yang terlepas sembahyang asar. Apa maksudnya? Kalau kita kata dosa orang yang terlepas sembahyang asar tu bermakna dosa dengan tidak disengajakan, gitu kan maksudnya? Terlepas mana tidak sengaja, bukan melepaskan. Adakah begitu? Atau terlepas macam mana tu yang menyebabkan jadi berdosa? Kalau nak kira dengan tidak sengaja, tak ada berdosa. Kalau tidak dengan sengaja. Tapi macam mana dia kata berdosa di situ? Dan saya terjemahkan dengan akibat. Nanti kita tengoklah macam mana. Jadi ada nota di situ 962. Tajuk bab ini telah menarik perhatian para pensyarah Sahih Bukhari membincangkan sekurang-kurangnya tentang 4 kemuskilan berikut ini. Sekurang-kurangnya 4. Ada kemuskilan di sini berhubung dengan tajuk ni. Itu sekurang-kurangnya hak kita nampak. Tak tahu lagi lah, takut orang lain mari dia royak lagu lain pula. Ada lagi kok? Tak apalah. Yang pertama, Imam Bukhari membuat bab 96 dan seterusnya membuat bab 97. Maksud kedua-duanya kelihatan lebih kurang sama saja. Bukankah dengan begitu berlakulah pengulangan makna tajuk bab yang bertentangan dengan iltizam Bukhari
Itu yang pertama, kemuskilan. Jadi lebih kurang sama je tu, walaupun lafaz tidak sama. Mengikut iltizam Bukhari, dia tak buat lagu tu, maksud dia tu sama. Kalau lafaz sama, maksud tidak sama, boleh, tak apa. Kalau lafaz sama, maksud pun sama, kau tak boleh. Ni lafaz tidak sama, maknanya sama, pun tak boleh juga. Dia tak akan buat lagu tu. Dia tak akan buat lagu tu. Zahirnya nampak macam bercanggah dengan iltizam dia. Yang kedua, apakah arti fawat? Babu ismi man fatathu. Fatathu, fawat lah masdarnya, makna terlepas. Apakah arti fawat, terlepas, yang sebenarnya dimaksudkan oleh Imam Bukhari di sini? Ini apa dia maksudkan? Terlepas tu terlepas waktu ke, terlepas tu waktu semua sekali, atau terlepas bahagian daripada waktu ke, atau terlepas gapo yang dimaksudkan itu? Yang ketiga, apakah arti ism yang tersebut di dalam tajuk bab di atas? Ism itu asal maknanya dosa, ya ke? Gitu. Itu perlu dibincang semuanya. Yang keempat, adakah orang yang terlepas sembahyang-sembahyang yang lain juga berdosa, seperti atau mendapat akibat yang sama, seperti orang yang terlepas sembahyang asar dan akan menerima akibat yang sama? Adakah begitu? Kau ini khusus dengan terlepas sembahyang asar sahaja? Itu sekurang-kurangnya kemuskilan yang timbul kepada orang yang baca tajuk ni dan baca hadis di bawah babnya, di bawahnya. Berhubung dengan perkara satu. Perkara satu apa dia? Nampak sama, tajuk bab tu, makna dia tu sama. Hak ni 96 dengan 97 tu lebih kurang saja maknanya. Itu bertentangan dengan iltizam Bukhari. Jadi apa perbincangannya? Di sana terdapat 4 pendapat ulama yang cuba merungkaikannya. Sesetengah ulama seperti Hafiz Ibn Hajar dan Al-Aini berpendapat kedua-dua tajuk bab itu tidak sama. Daripada segi tajuk 96 berarti melewatkan sembahyang asar daripada waktu harusnya tanpa sebarang keuzuran. Sedangkan tajuk 97 pula berarti meninggalkan terus sembahyang asar dalam waktunya, walaupun kemudiannya diqadakkan. Tak kira. Tapi dia kira dosa juga. Dia kira dosa juga. Dan maksud dia tidak sama. Ni terlepas waktu tu, terlepas waktu harusnya. Dia sembahyang ada waktu harus, ada waktu sunat, waktu afdal, waktu terpilih, kan? Ada waktu makruh, ada waktu haram, ada pembahagian tu. Jadi bab ni 96 ni menunjukkan orang yang melewatkan sembahyang asar daripada waktu harusnya tanpa sebarang keuzuran, tak boleh, tak boleh tanpa sebarang keuzuran melepaskan sembahyang asar tu daripada waktu harusnya. Lepas tu ada lagi waktu makruh ke apa, waktu haram. Maknanya dia buat pada waktu makruh atau pada waktu haram lah. Selepas tu waktu harus tu lepas. Itu maksud bab ni. Dan bab 97 memberi makna orang yang meninggalkan terus sembahyang asar tu dosa ni. Memang dia tinggal tu sembahyang asar, bukan tinggal waktu yang afdal atau waktu harus, dah tinggal terus. Itu beza di antara tajuk 96 dengan 97. B. Ada juga berpendapat tajuk 96 lebih menunjukkan sembahyang asar yang terlepas dengan terlupa atau tidak dengan sengaja. Mana kalau terlepas dengan terlupa, dengan tidak dengan sengaja pun gitu juga. Inilah yang difahami Imam Tirmizi daripada hadis di bawah tajuk 96. Mana dalam Tirmizi tajuk ni dia letak bawah tajuk lagu tu. Hak terlupa.
terlupa dan tidak dengan sengaja. Kerana itu beliau meletakkannya di bawah tajuk begini: Babu ma ja'a fis sahwi an waqti salatil asr. Bab hadis berkenaan dengan terlupa sembahyang asar dalam waktunya, di dalam jamiknya. Dalam kitab Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi, lagu itulah dia buat tajuk. Lepas tu bawah tu hadis ni, hadis yang sama. Bermakna kalau kita nak kata dosa lah, kalau kita nak kata dosa, dosa orang yang terlepas sembahyang asar, sama ada dengan terlupa atau dengan tidak sengaja, dosa juga. Atau kita nak kata bukan dosa di situ, mana akibat dia, akibat buruk daripada terlepas sembahyang asar, walaupun tidak dengan sengaja, walaupun dengan terlupa, ada akibat dia, akibat buruk dia. Itu maksudnya. Kedua-dua tajuk itu sebenarnya membawa maksud yang sama, iaitu dosa atau akibat yang diterima orang yang meninggalkan sembahyang asar. Imam Bukhari memisahkannya menjadi dua tajuk yang berasingan, tidak kerana lain, melainkan semata-mata untuk menjaga lafaz dua riwayat yang berbeza, seperti dikemukakannya di bawah tajuk 96 dan 97. Benar lebih kurang sama, tapi oleh kerana ada perbezaan lafaz tu, dia ditukarlah tajuk tu biar berbeza sedikit. Kalau nak kira sama-sama nak ayat dosa. Ini adalah pendapat Syekh Zakaria. Bagi penulis, apa yang difahami Bukhari daripada hadis di bawah tajuk bab ini ialah orang yang berdosa dan akan menyesal sangat di akhirat nanti. Antaranya ialah orang-orang yang bersembahyang asar di akhir waktu sebagai suatu kebiasaan. Hak lagu ni, hak kalau nak kata berdosa pun, ya, akan menyesal sangat hak lagu ni. Di samping itu, bersembahyang asar di waktu afdal dan mustahabnya seolah-olah tidak dianggapnya afdal dan mustahab lagi. Inilah penyelesaian yang paling sesuai untuk tajuk bab 96 di atas. Dosa orang yang tersebut di dalam hadis di bawah tajuk bab ini ialah kerana melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat atau kerugian daripada perbuatan itu akan diterima pelakunya di akhirat nanti. Itulah yang akan membuatnya sangat-sangat menyesal. Jadi ini dosa atau akibat buruk ni diterima seseorang kerana dia meninggalkan sunnah, kerana dia meninggalkan sunnah Nabi dalam hal waktu sembahyang yang afdal, yang terpilih. Jadi dia anggapnya macam lah. Kalau sungguh itu rosak akidah dia. Kalau sungguh ni macam seolah-olah tak ada lebih mana, serupa je buat. Hak lagu tu akan menerima akibatnya. Kalau dia kata memang sungguh tak ada afdal, tak boleh kalau lagu tu, rosak tu kalau lagu tu. Ni tidak sampai situ. Tapi ke mana-mana pun dia akan terima juga kerugian itu. Baik, ini komen kita lah terhadap jawapan A, B dan C. Jawapan A dan B tidak memuaskan kerana dua sebab. Satu, dengan adanya keuzuran, bukankah tidak berdosa melewatkan sembahyang asar walaupun sampai ke penghujung waktunya? Apa berdosa? Dah kalau tidak dengan sengaja. Apa artinya menghadkan tidak berdosa itu setakat waktu harusnya? Lepas pada waktu harus lalu buat berdosa. Apa makna? Dah masa ada lagi. Dosa-dosa ni adakah sampai setara tu? Adakah adapun selepasnya tetap berdosa walaupun ada keuzuran? Takkan begitu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man adraka rak'atan min as-subh qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh. Wa man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr." Bermaksud sesiapa sempat mendapat satu rukuk daripada sembahyang subuh
sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapat sembahyang subuh itu, yakni sebagai tunai. Dan sesiapa sempat mendapat satu rukuk daripada sembahyang asar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapat sembahyang asar itu, yakni sebagai tunai. Jadi kalau lagu tu, apa ya berdosanya? Masih tunai lagi, dapat lagi. Ini kita, ni masalah waktu semaya ni kita katakanlah apa ni, sembahyang asar tu dah rokok dalam waktu asar, lepas tu orang balik maghrib, tunai lagi. Dikira tunai lagi kalau dah rokok. Kalau tak ada rokok tu barulah tak ada waktu, barulah tidak tunai. Tak payah tukar niat ke, dia jadi dengan sendirilah qadanya. Begitu juga dengan sembahyang subuh. Kalau dah satu rokok, bukan satu rakaat, satu rokok, kira dah tu. Dan dia kata gitu. Apa sebab dosa, terutamanya kalau ada keuzuran. Ada keuzuran. Jadi puak-puak ni dia kata dosa juga. Kalau lepas daripada waktu, harus. Kalau tidak berdosanya dalam waktu, harus. Afdal sampai kepada harus, itu baru tidak berdosa. Tidak menerima akibat saat ni. Tapi kalau selepas tu, walaupun sembahyang tu tunai, tapi berdosa juga, dan akan menerima akibat tadi. Apa begitu? Lebih terang lagi daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla rak'atan min salati as-subhi qabla an tatlu'a asy-syams falam tafuthu, wa man shalla rak'atan min salati al-'asr qabla an taghrub asy-syams falam tafuthu." Jelas lagi dia guna perkataan fawat atau tafuthu, seperti yang Imam Bukhari buat tajuk ni, babu ithmi man fatathu. Saat ini pun guna perkataan yang sama juga. Sesiapa sempat bersembahyang satu rukuk daripada sembahyang subuh sebelum matahari terbit, berarti sembahyang subuh itu tidak terlepas daripadanya. Tak lepas lagi tu. Dan kalau tidak terlepas, hak tadi, dosa ataupun akibat tadi diterima oleh orang yang terlepas. Dan dalam hadis ni kata tidak terlepas lagi, apa yang dia berdosanya? Apa yang dia menerima akibat tu? Tak pernah sabar tu. Yakni dia masih dikira bersembahyang subuh secara tunai. Dan sesiapa sempat mendapat satu rukuk daripada sembahyang asar sebelum matahari terbenam, berarti sembahyang asar itu tidak terlepas daripadanya. Dia guna perkataan tidak terlepas, sedangkan Bukhari buat tajuk terlepaslah. Orang yang terlepas sembahyang asar, ni tidak terlepas lagi ni. Jadi akibat tu baru diterima apabila dia terlepas. Atau kalau kita nak kata dosa, baru berdosa apabila terlepas. Ni tak terlepas lagi, apa nak berdosa? Kalau sempat bersembahyang satu rukuk sahaja daripada sembahyang subuh atau asar, masih dikira seseorang itu bersembahyang secara tunai dalam waktunya. Itu pula dilakukan dengan sebab ada sesuatu keuzuran. Kenapa anda berani berkata orang yang tidak sempat bersembahyang asar pada waktu harusnya tanpa sebarang keuzuran itu berarti telah terlepas sembahyang asarnya? Apa kata lagu tu? Maka berdosalah dia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan orang yang sempat mendapat satu rukuk sahaja daripada sembahyang asar sebelum matahari terbenam, berarti sembahyang asar itu tidak terlepas daripadanya. Kenapa pula dia berdosa? Jadi ini bantahan lah, bantahan kita. Ya, pendapat masing-masing, pendapat masing-masing. Tak apalah dia nak terima lagu tu, biarlah. Tapi kita tak apa-apa kalau lagu tu. Yang kedua, apa artinya pula berdosa apabila melakukan sesuatu dengan tidak sengaja? Tak berdosa kita kalau melakukan sesuatu dengan tidak sengaja. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Bermaksud sesungguhnya Allah memaafkan umatku kerana mereka tersalah, terlupa dan terpaksa. Dalam keadaan itu tak ada dosa, Tuhan maaf. Ni ada uzur,
Ada uzur. Dalam keadaan tak ada uzur tadi pun, kalau sembahyang tu masih tunai lagi, tidak terlepas lagi. Apa lagi kalau dalam uzur? Apa ya, siapa berdosa, siapa dihukum gitu. Sebabnya kita kira Allah SWT ni, dia tidak hukum tak satu pasal orang. Dia tidak hukum tak satu pasal, dia tidak zalim. Munasabah kalau dia hukum tu, munasabah. Jadi kalau tersalah, terlupa, ataupun terpaksa, dalam keadaan terpaksa, dipaksa, semua tidak berlaku hukum gapo-gapo atas dunia ni pun tak kena. Kalau dia terpaksa, terpaksa minum arak, dosa besar, dah ada hukuman dalam dunia. Tapi kalau dipaksa, siapa orang nak bedil kita, kalau kita tak minum, tak ada dosa. Akhirat esok dosa pun tak ada, hukuman dalam dunia ni pun tak kena. Gitu juga benda-benda lain, zina kau gap serupa gitu, terpaksa kena rogu misalnya, bukan dia nak dosa jauh sekali. Hukuman dalam dunia, hukum ada jam ke sebab ke, tak ada. Sebab inilah hadisnya, innallaha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Itu alasannya. Hadis ini menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja itu tidak dikira Allah sebagai dosa. Jawapan C. Juga kurang memuaskan. Bukankah orang yang tertinggal atau terlepas sembahyang asar dengan tidak sengaja itu tidak berdosa, seperti orang yang meninggalkannya dengan sengaja? Apa kita kata sama pun? Kalau begitu, kenapa pula Bukhari mengatakan orang yang terlepas sembahyang asar dengan tidak disengajakan juga berdosa, seperti orang yang meninggalkannya dengan sengaja? Apa alasan yang membuatkan kedua-duanya dikira sama? Mana boleh sama? Tak sama. Jadi jelaslah, kita nampak Imam Bukhari tidak maksud begitu, sebab A, B, C, D. Hak sesuainya, seperti kita kata tadi. Orang lain tak setuju, tak apalah, dia royaklah, pandangan dia lagu mana, tak apa. Tapi yang kita sebut tadi, hak ni hak sesuai. Hak D tu, cuba tengok semula, hak D, jawapan D tu, hak tu lebih sesuai. Nak ceritanya, terlepas sesuatu sunnah dia besar kerugian dia. Jangan kita anggap main-main. Terlepas sunnah. Orang-orang yang tidak faham, dia kata tak adalah mana sunnah, tak penting mana. Jangan. Dia sunnah lain, tidak sunnah lain. Dari segi makan lebih kenyang, suku tu kira suku. Kurang kenyang pun dah sunnah, hak tu lebih baik. Jadi ini isyarat kepada itulah, mana sunnah jangan dianggap remeh. Kalau sunnah jangan dibuat serupa tak adalah mana, lebih kurang. Jangan dipandang kecil. Misalnya kita kata sunnah, kalau apa, akikah, ngekah, kata ngekah. Kalau perempuan dapat anak perempuan, seekor kambing. Kalau ada lelaki, 2 ekor kambing. Mana lebih baik dengan seekor lembu dengan 2 ekor kambing, kita kata? Kalau seekor lembu lebih ramai lagi boleh makan. Kita boleh panggil ramai lagi orang, boleh jamu. Kepahala jamu ramai orang tu lebih banyak lagi kira. Ya, betul. Tapi pahala sunnah tak dapat. Sunnah 2 ekor, hak tu dulu. Lepas tu baru kira nak tambah tu, tak apa, bukan tak boleh. Hak tu dulu, kena terima hak tu dulu, kena ingat tu dulu 2 ekor. Tak jadi dengan kita sebelah 2 ekor lembu, tak jadi. 2 ekor kambing, dia kata. Bukan 2 ekor lembu. Seekor lembu, seekor unta kan, dah. Walaupun lebih mahal, tapi dari segi kelebihan sunnah tak akan dapat, kecuali dengan buat supaya dia royak tu. Itu maksud kelebihan sunnah. Banyaklah lain-lain contohnya. Kelebihan sunnah dia ada tersendiri. Bukan tak boleh kita, kalau 2 ekor tak tak cukup lah kita nak panggil ramai. Tak apa, lepas tu kita belilah daging, nak sebelah lembu 2 ekor pun lah. Tapi kena ada hak sunnah tu. Jangan lupa hak tu. Kena ingat, ini yang sunnahnya. Hak ni untuk tambah nak makan, moga ramai orang mari. Biar gitu. Kena ingat sunnah tu secara khusus. Gitu. Kemuskilan kedua,
kemuskilan kedua ialah apakah arti fawat yang terlepas yang sebenarnya dimaksudkan oleh Bukhari di sini? Terlepas lagu mana? Terlepas waktu afdal ke? Terlepas waktu sembahyang semua sekali ke? Atau terlepas lagu mana? Para ulama berbeza pendapat tentang erti fawat al-asr, yang terlepas sembahyang asar yang tersebut di dalam hadis ini. Ada beberapa pendapat lah. Berikut dikemukakan beberapa daripadanya. Satu, Malik, Ibnu Wahab dan Ibnu Nafi' berpendapat orang yang tidak bersembahyang asar pada waktunya yang terpilih, itulah orang yang terlepas sembahyang asar. Yang dimaksudkan dalam hadis ni, orang yang terlepas sembahyang asar tu orang yang terlepas waktu terpilih, waktu mukhtar, orang panggil, waktu afdal. Dua, Al-Asili, Sahnun, Ibnu Abdul Bar dan lain-lain berpendapat orang yang terlepas sembahyang asar ialah orang yang tidak sempat bersembahyang asar sehingga matahari terbenam. Mana terlepas terus lah waktu itu. Maksud terlepas sembahyang asar ni, terlepas terus waktu dia lah sehingga dia sembahyang qada. Itu maksudnya. Yang ketiga, ada juga ulama berpendapat orang yang terlepas sembahyang asar ialah orang yang tidak sempat bersembahyang asar sebelum matahari menguning. Terlepas dengan tafsiran ini ada tersebut di dalam riwayat Al-Auza'i yang dikemukakan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Kata beliau, wa dzalika an tara ma 'ala al-ard min asy-syams safra. Waktu terlepasnya ialah apabila engkau nampak sesuatu yang terkena cahaya matahari menjadi kuning. Itu mana waktu terlepas tu. Tidak terlepas ni sebelum tu, sebelum menguning benda-benda ni. Itu maksudnya. Pendapat yang ketiga. Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Aini berpendapat orang yang terlepas sembahyang asar ialah orang yang melewatkan sembahyang asar daripada waktu harusnya tanpa sebarang keuzuran. Waktu harus, bukan waktu afdal. Waktu afdal tu belum pada tu lagi. Waktu harus. Jadi jangan kata lepas pada tu tidak harus, tidak sah sembahyang. Dah harus. Ini istilah dia, waktu harus. Lepas tu ada waktu makruh, waktu haram. Tapi sembahyang sah semacam. Sembahyang tu kalau selagi tak jatuh matahari kan. Yang kelima, Abu Abdullah Al-Muhallab bin Abi Sufrah berpendapat orang yang terlepas sembahyang asar ialah orang yang tidak menunaikannya dengan berjamaah. Itu maksud terlepas sembahyang asar. Tidak bersembahyang dengan berjemaah, tak ada berjemaah, ataupun tidak bersembahyang asar dengan berjemaah. Kata beliau, bersembahyang asar dengan berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat malam dan siang yang akan bertukar giliran mereka pada masa itu. Kalaulah maksud terlepas itu semata-mata dengan menguningnya matahari atau terbenamnya matahari, nescaya ia tidak lagi khusus dengan sembahyang asar sahaja. Waktu-waktu lain pun dia ada juga. Waktu makruh, waktu haram ke apa tu, dia ada juga. Apa yang sebut ni? Sembahyang-sembahyang lain juga ada waktu makruh dan haramnya. Sembahyang-sembahyang yang lain juga ada penghujungnya. Tapi orang lain kata, orang lain pun gitu juga, kena kira. Apa yang khusus dengan asar? Dia kata sebab Nabi sebut asar, orang lain dia tak sebut. Gitu je lah. Tapi mana dia ada sebut jemaah? Mana dia ada sebut jemaah? Tak ada sebut jemaah. Cuma dia kata yang sebut jemaah tu kalau tengok sudut-sudut lain tu serupa belakang, kena kira. Ni lah kalau tak ada pun. Itu pendapat dia lah. Kata Ibnul Munayyir, kalau begitu sabda Nabi SAW ini tidak lagi khusus dengan waktu asar. Dia bantahlah. Ibnul Munayyir pun pensyarah Sahih Bukhari juga. Waktu subuh juga disaksikan malaikat. Malah Al-Quran sendiri ada menyebutnya. Tu kan nak kira lebih lagi lah, semoga sebut dalam Quran. Allah berfirman,
aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sembahyang dari sesudah matahari tergelincir sampai waktu gelap malam, dan dirikanlah pula sembahyang subuh, sesungguhnya sembahyang subuh itu disaksikan yakni oleh malaikat. Ini jelas dalam Quran sebut. Apa ni tidak seperti, tidak seperti asar. Pada waktu subuh juga malaikat malam dan siang bertukar giliran. Kalau nak kira bertukar giliran, masa tu bertukar giliran juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil 'asr wa salatil fajr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat malam dan malaikat siang bersilih ganti datang kepadamu. Mereka bertemu dan berkumpul pada waktu sembahyang asar dan sembahyang subuh. Kemudian malaikat yang bermalam di kalanganmu naik, lalu mereka ditanya dia, yakni Allah, padahal dia lebih mengetahui tentang mereka, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Jawab para malaikat itu, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang bersembahyang, dan datang, yakni sampai kepada mereka juga ketika mereka sedang bersembahyang. Jadi kelebihan dua sembahyang itu. Jadi apa ya khusus dengan asar? Subuh pun ada juga kalau nak kira. Kalau nak kira dari segi malaikat berkumpul tu, malaikat berkumpul tu masa nak tukar lah, kita kata sekarang ni shift lah, tukar. Jadi dia pun gitu juga. Pada hari tidak pernah nak boleh lagi kalau kita tidak separuh kan. Tapi di situ kalau kita tengok dah, sistem shift yang ada sekarang ni kan ada tak? Ada. Dalam agama tu ajar ada. Padahalnya malaikat tu gagah, orang kuat, dia tak ngatuk. Bukan masalah ngatuk, bukan masalah letih, tapi nak ajar kita. Setara hak kuat tu pun dia kena ada pertukaran begitu. Apatah lagi kita yang lemah ni, lagilah kena tukar, kalau tidak bengong kalah dah. Mana-mana kerja gitu, si malas semua, tak lagi main seminggu. Itu kemuskilan yang kedua. Jadi ada khilaf lah, ni kata gini, ni kata gini. Sebab Nabi tak ayat sebenarnya maksud saya gini, tak ayat. Jadi teka-teki, ni kata gini. Tapi masing-masing tu guna ilmu belaka. Dia ada sandaran misalnya, ni ayat ni, masing-masing tu ada sandaran dia. Cuma nak kata dengan pasti hak saya betul tak boleh. Hak saya mesti betul, hak lain tu tak betul, tak boleh kata gitu. Jadi dengan sebab tu kena sebut belaka, tak boleh sebut sah sebab tak pasti. Kena sebut belaka. Kemuskilan ketiga ialah apakah arti ism yang tersebut di dalam tajuk bab di atas. Makna asal perkataan ism ialah dosa. Sama ada Bukhari telah memakainya dengan makna asalnya atau dengan makna majazinya, makna pinjaman lah, makna kiasan, bukan makna sebenar. Terdapat dua pendapat ulama berhubung dengan perkara ini. Ada yang kata sini pakai makna asal, dosa. Ada yang kata pakai dengan makna kiasan, bukan dengan makna asal. Bukan dengan makna asal. Anda telah melihat sebelum ini betapa kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari mengalami kesukaran dalam usaha mereka menyesuaikan makna asal perkataan ism dengan tajuk bab 96 ini. Jadi susah. Apa dosa? Kalau terlepas sembahyang asar tidak sengaja, apa dosa? Kalau masa tu masih ada lagi, cuma terlepas tu waktu afdal, apa dosa? Takkan dosa. Itu sebab mereka fikir, iya kau ni dosa, ism ini dengan makna dosa sungguh. Itu sebab dia jadi terfikir gitu tu.
Sebab banyak perkara bercanggah nampak tu. Bercanggah. Skalanya nak berdosa-dosa ni bukan setara tu je baru dosa. Bukan lagu tu. Dia kena lebih lagi, lebih berat lagi. Ni tak, semaya masih sah lagi sampai ke akhir. Hanya terlepas waktu afdal saja sampai berdosa. Ya kau gitu. Kau dengan makna lain. Tu dia jadi timbul tu bahas tu. Kerana hampir semua mereka tak apalah. Tajuk bab selepas ini pula berkenaan dengan orang yang meninggalkan sembahyang asar dengan sengaja. Kalau meninggalkan sembahyang asar dengan sengaja, belah sabarlah. Dia berdosa. Dah tu berdosa, dia berdosa pula. Jadi serupalah tajuk. Serupalah tajuk. Hak tu pun terlepas juga sembahyang asar. Cuma dengan sengaja. Hak ni kalau tidak sengaja, apa yang berdosanya? Dia tidak sengaja kan? Hak tu hak kira berdosa, dia salah ni kalau sengaja. Kalau sengaja. Jadi situ dia muskil. Apa berdosa? Hak tepat sepatutnya berdosa, Imam Bukhari tak bubuh dosa. Hak tepat yang muskil dia kata berdosa pula. Itu cara, sebab tu dia jadi payah Bukhari ni. Sebab tu lah Bukhari ni payah dan sangat seni. Sangat seni. Perkara yang mengeruhkan pemikiran mereka ialah kenapa orang yang terlepas sembahyang asar dengan tidak sengaja itu berdosa. Ini adalah sesuatu yang bercanggah dengan usul. Penyelesaian dikemukakan oleh penulis di bawah jawapan di atas diharap dapat merungkai kekusutan yang timbul itu, insya-Allah. Tapi kalau tak boleh selesai juga, kita cari doktor lain. Kalau tak boleh selesai juga, setengah tu ya kita. Itu ya ubah adanya. Pendapat kedua ialah perkataan ithm yang disebut Bukhari dalam tajuk bab ini tidak dipakai dengan makna asalnya. Sebab tu saya buat tajuk ni akibat, bukan dosa. Cuba perhati tajuk 96 tu terjemahan dia. Bab akibat orang yang terlepas sembahyang asar, bukan dosa. Sebab kalau kata dosa banyak masalah. Banyak masalah. Bermakna saya pakai di situ ism bukan dengan makna asalnya, tapi dengan makna kiasan. Sebab kita kata rima, singa, kita guna untuk orang, bukan singa sungguh, bukan rima sungguh tu. Kita pinjam saja perkataan singa rima untuk dia sebab dia backing, berani. Gitu. Itulah makna pinjam. Sebaliknya ia dipakai dengan makna majazinya. Apakah pula makna majazinya? Jawab mereka, makna majazinya ialah al-asafus syadid, kekesalan yang amat sangat. Sebagaimana orang yang berdosa tu dia akan menyesal, itu akibat dia. Bila dia berdosa, dia menghadapi hukuman, menyesal sangat. Ini akibat daripada berdosa lah. Jadi akibatnya ada walaupun tidak berdosa. Akibat ini ada walaupun tidak berdosa. Itu nak cerita. Dan su'ul aqibah, akibat buruk daripada perbuatan mereka. Itu dia katakan su'ul aqibah. Bukan kerana berdosa. Berapa banyak? Kerana perbuatan kita tu tak kena, kita menerima akibat buruknya. Berapa banyak? Dan menyebabkan menyesal sangat. Padahal tidak berdosa pun benda tu. Boleh berlaku, tidak mesti berdosa, tapi dari segi kesan dia tu sama seperti berdosa. Orang berdosa juga menyesal sangat-sangat. Dia ada kesesuaian dari segitu. Dari segitu. Ataupun hak ni sebutkan sebab tetapi yang dimaksudkan musababnya. Ni orang panggil guna kaedah ilmu balaghah lah. Guna ilmu balaghah. Jadi dosa itu sebab, bukan sebab itu yang dimaksudkan, tapi akibatnya. Akibatnya apa dia? Menyesal yang amat sangat. Itu akibat. Tapi di sini bukan dosa yang masukkan. Akibat tu sama seperti seorang yang berdosa.
Orang yang terlepas sembahyang asar di akhirat nanti betul-betul menyesal apabila ia melihat pahala orang yang mengikut sunnah Nabi SAW dalam bersembahyang asar. Kerugian yang dirasainya akibat perbuatan itu bagaikan kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Perkataan ism juga mengisyaratkan kepada kekesalan itu, sesuatu yang akan menjadi kenyataan di akhirat nanti. Apa dia tidak guna akibat buruk? Dia guna perkataan ism sebab kesan akibat daripada dosa lah yang nyata di akhirat sesa. Kalau kesalahan-kesalahan lain, kesalahan kita bawa kereta cuai kau, nyata di sini, di dunia ni, bukan di akhirat. Tapi kalau hak nyata di akhirat, dosa. Jadi penyesalan orang ni di akhirat sesa lah, bukan sekarang. Sekarang tak nampak, tak nampak. Tapi dia buat perbandingan itu seperti kehilangan ahli keluarga. Jadi kalau kita kata kehilangan ahli keluarga ni, cuba fikir diri lah, setara mana sedih, penyesalan. Ada anak 5 orang misalnya, kita mati 2 orang pun sedih, bukan main dah. Kehilangan lah, kematian kau ikutlah gapo-gapo pun. Kehilangan, hilang kau cari tak jumpa, sedih. Lepas kalau ada anak 2 orang, mati kedua, lepas tu dia nya siapa kau umur tak boleh anak dah. Lagu mana? Kalau nikah pun tak boleh anak dah. Lagu mana perasaan? Duduk arak-araknya nak tupai anak lah, saya tak ada. Seorang juga akhir ia menikah tu nak anak maksudnya, tiba-tiba seorang perasaan dia. Tanya dia lah, tanya dia. Orang yang kehilangan ahli keluarga dia. Ada orang yang walaupun anak dia tu cacat, walaupun anak dia tu cedera, walaupun anak dia tu apa kita kata tak ada akal, gila sekali. Kalau hilang sedih. Tu sifat ashab manusia. Cari tu gak report polis, gegar cari. Kena susuk katu ke, kena buat lari ke orang ke, atau lagu mana, lemah apa ni, di sungai mana-mana, sibuk. Hak cacat tu, hak kurang tu, lagu mana kalau hak molek-molek. Tanya dia. Kehilangan harta benda gitu juga, susah, penat nak cari harta tu pun susah, tiba-tiba hilang. Jadi digambarkan dengan itu, nak suruh kita serah, nak suruh kita serah. Bila serah tu jagalah, jagalah. Jadi kalau tak sewi hilang lah ke mana? Kalau tak sewi kena curi harta, kena ambil kau orang lah ke mana? Cara nak buat pandang-pandang kita lah. Misalnya kita kata supaya tidak kena ragu, kita pakailah pakaian tu tutup molek. Barulah tidak kena ragu. Manalah orang tahu kita pakai ke tidak? Tapi nafsu kita kata, apa faedah pakai kalau tutup gitu dah? Siapa dia nak nampak? Berapa reganya kita pakai tu dah? Itulah berlawan. Tapi kalau kita faham ini akibatnya gini, kita menjaga lalu. Hak Islam ajar tu dengan sendirinya menjaga kita, dengan sendirinya menjaga kita. Kita dulu kira nak tunjuk ke orang, tu apa akibatnya, tu kita tak fikir. Kita tak fikir. Di bawah jawapan D yang telah dikemukakan di atas, penulis cuba menggabungkan makna asal ism dan makna majazinya. Kedua-dua makna itu sebenarnya harus digabungkan untuk menarik maksud Bukhari di sebaliknya. Itulah juga sebabnya kenapa penulis menterjemahkan perkataan ism itu dengan akibat di bawah tajuk bab di atas. Itu sebabnya. Makanya orang kata dah, kita cari dalam kamus tak jumpa ism ini dengan makna akibat. Tak apalah, biar. Gitu. Dia masalah bahasa ni, terutama je bahasa Arab, bahasa hadis ke, dia banyak benar guna majaz itu. Banyak benar. Dia tidak guna bahasa betul gitu kan. Budak-budak tak faham, dia kena orang tua faham. Bahasa-bahasa lagu tu Semasa saya remaja dulu lah, baru-baru remaja dulu, tanya ayah
Gapo dia ayah mimpi yang paling baik, paling baguslah, paling suka gapo dia. Dia kata naik bukit. Dia jawab selalu naik bukit. Kita mendengar gapo dia lama duk kita tak tanya dia kata naik bukit. Habis kata tengok orang tua kecek kan. Dia tidak guna bahasa betul. Dia kata naik bukit. Begitu. Apa naik bukit ni suka? Penat. Penat naik bukit kan. Nabi SAW selalu guna bahasa-bahasa gini. Jadi kita tak boleh pakai komus lapis gitu, kena pakai banyak lagi ilmu tu. Baru faham, baru jejak. Kalau tidak tak jejak. Berhubung dengan kemuskilan keempat, iaitu adakah orang yang terlepas sembahyang yang lain juga berdosa seperti orang yang terlepas sembahyang asar dan akan menerima akibat yang sama? Adakah sama gitu? Jadi sebutkan dalam hadis ni lepas sembahyang asar saja. Kadang-kadang gitu kan, dia sebut sah tapi maksud dia bukan sah, luar. Jadi adakah ni termasuk sembahyang yang lain juga atau macam mana? Para ulama juga berbeza pendapat tentang perkara ini. Hafiz Ibn Hajar berkata, zahir hadis menunjukkan ancaman berat yang tersebut di dalam hadis di bawah bab ini khusus dengan orang yang terlepas sembahyang asar sahaja, mengikut zahirnya. Sebab dia sebut sembahyang asar, zahirnya gitulah. Ibnu Abdul Bar berpendapat ada kemungkinan hadis di bawah bab ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada soalan seseorang tentang orang yang terlepas sembahyang asar, yang jadi dia sebut asar ni. Orang tanya dia sembahyang asar, kata dia bukan ada ayatnya kerugian ini kerana terlepas sembahyang asar saja, sembahyang lain pun gitu juga. Dia katalah ia tidak berarti menafikan ancaman berat itu daripada orang yang terlepas sembahyang yang lain. Jadi sembahyang lain tak ada berat mana lah. Bukan gitu kata dia. Tak boleh pakai gitu. Bahlah pulaknya, bahar pula. Jadi Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim membantah pendapat Ibnu Abdul Bar itu dengan katanya, wa innama yulhaqu ghairul mansus bil mansus idza arafna al-illah washtaraka fiha. Itu kata dia. Bermaksud sesuatu yang tidak tersebut di dalam nas dengan terang baru boleh dikiaskan dengan sesuatu yang tersebut di dalam nas dengan terang apabila kita dapat pastikan illat yang ada pada sesuatu yang tersebut di dalam nas yang terang itu, dan kedua-duanya pula berkongsi illat itu, baru boleh kita nak kaitkan, nak kiyah dengan hak lain. Tak boleh nak kiyah sebenarnya mudah-mudah gitu, mengikut kaedah kiyahnya gitu. Dia kata sebab kita ulama-ulama kiyah berahlah padi kena zakat, padahal tak ada dalam satu hadis pun kata padi ni kena zakat. Ada, yang adanya gandum. Tak ada hadis. Dia kata lepas tu orang kita duk bui dah zakat padi. Alah pun kiyah lah tu, kaedah kiyah lah tu pakai. Sebab kalau kita tengok dari segi zahir pun serupa, makanan sama makanan, bukan tiruan dah, bukan benda lain dah, sama-sama mengenyangkan, sama-sama boleh simpan lama. Kalau tengok dari segi ilat tu sama, serupa, rupa pun sama, barulah boleh kita kata jadi kenalah juga zakat ni. Sebab serupa, ilat dia tu sama-sama ada, makanan mengenyangkan, boleh simpan lama, serupa pula zahir dia, baru boleh kata dia. Ni tak boleh, dan dia sebut asal-asal lah, tak boleh kita nak kiyah dengan sembahyang lain. Kecuali kita tahu apa sebab dia kata asal tu, apa sebab. Sebab tu ada pada hak lain juga. Biar kita tentu dulu tahu hak tu. Kalau selagi kita tak tahu lagi, tak boleh. Bukan cara lagu tu nak kiyah-kiyah ni, bukan apa ni mudah. Dia kena ada kaedah dia. Itu bantah Imam Nawawi lah. Oleh kerana illat bagi ancaman berat kerana terlepas sembahyang itu tidak dapat dipastikan, maka tidak bolehlah sembahyang lain dikiaskan dengannya. Itu kata Imam Nawawi. Tapi Ibnu Abdul Bar yang dia kata begitu, dia ada alasan dia sendiri. Dia ada alasan dia sendiri. Ini antara hujah dia.
dalam bab ini ialah satu, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain daripada Abi Darda secara marfu'. Begini isnad dan lafaz matannya. Itu lafaz. Kita baca terjemahanlah saja. Bermaksud sesiapa meninggalkan satu sembahyang fardu. Cuba perhati satu sembahyang fardu sehingga ia terlepas tanpa sebarang keuzuran, terhapuslah amalannya. Jadi dia sebut sembahyang fardu sini, bukan dia sebut asar. Sembahyang fardu ni bukan asar saja. Ada part lagi selain daripada tu. Itu pegangan dia, antara alasan dia. Tapi masalahnya yang orang lain tak sepakat tu, kalaulah lagu tu sungguh tak apalah, tapi masalahnya hadis tu bermasalah. Isnad hadis ini putus. Bila isnad hadis tu putus, orang panggil munqati', mana dia tak kuat, tak boleh tidak sahih. Bila tidak sahih, tak boleh nak buat dalil dalam masalah ni, tak boleh. Kerana Abu Qilabah tidak sempat mendengar apa-apa hadis daripada Abi Darda. Demikian kata Ibnu Rajab dan Al-Qastallani. Selain itu, ia juga dhaif kerana ada di dalam isnadnya Abbad bin Maisarah. Itu kan, sebab tu kita bubuh sanad dia sekali, boleh tengok perawi tu, pak nama Abbad bin Maisarah atau Abbad bin Rashid Al-Minqari. Bukhari, Ahmad, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Hibban menganggapnya dhaif. Bukan putus saja. Kalau putus saja pun pada dah tak boleh gitu. Ni ada pula perawi hak lemah. Lepas tu ada pula riwayat lain yang bercanggah dengan dia tu, riwayat saja. Nak pakai lagu mana? Di sini Imam Ahmad sebaliknya meriwayatkan hadis Abi Darda berhubung dengan perkara ini dengan lafaz gini. Jadi tak agak lah. Ini dengan lafaz gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri. Jelas dia sebut. Hadis tadi juga daripada Abu Qilabah juga, daripada Abi Darda juga. Walaupun ada di dalam sanad dia orang tadi juga, tapi ke mana-mana pun bercanggah lah riwayat dia tu, bercanggah. Sekali kata sembahyang fardu, sekali kata sembahyang asar. Sembahyang fardu tu tak boleh pakai tu, tak boleh pakai lagu tu. Bila bercanggah, orang panggil muttarib. Hadis tu goyah, tidak tetap, tak kemah. Di dalamnya pula tersebut secara khusus sembahyang asar. Hadis ini hanya sahih li ghairi. Hadis ni sahih, tapi sahih li ghairi orang panggil, bukan sahih li zati. Sahih ni banyak pula. Sahih li ghairi. Jadi sahih dia ni dengan sebab ada riwayat lain yang semakna dengannya, yang mana sanadnya itu sahih. Sahih dengan sebab itulah, bukan dengan sebab dia sendiri. Kalau dengan sebab dia sendiri tidak sahih ni. Sebab orang yang sama tadi tu ada tu, Abbad bin Rashid tu ada juga sini. Dan Abu Qilabah juga ambil daripada Abi Darda, situ putus, tak lagi. Jadi hak ni kalau nak kira hadis ni sendiri adalah dhaif. Tapi kalau mengambil kira hadis lain yang semakna dengan dia, yang sahih sanadnya, maka hadis ini dikira sahih. Tapi sahih li ghairi, bukan sahih li zati. Orang faham? Kalau sahih li zati ni hak sahih betul lah, sebab hadis ni lah kita duk baca ni. Dia sebut jelas kan sembahyang asar. Ni hadis hak kita duk baca, duk bincang di bawah tajuk ni. Hak tu jelas sebut sembahyang asar. Jadi kerana hadis-hadis ni, hak sahih ni lah hadis ni jadi sahih li ghairi. Tu kena tahu beza tu lah. Dia ada hasan li zati, ada hasan li ghairi. Dia ada. Sahih pun gitu juga. Supaya juga ada, kalau dalam bab hukum lah, ni dalam bab ilmu hadis, kalau dalam bab hukum pun sama juga. Kita jangan anggap sama semua benda ni haram. Kalau haram, dia ada haram li zati, ada haram li ghairi. Dia kena faham tu. Haram li zati, haram li ghairi. Orang perempuan kepada orang lelaki ajnabi haram. Dia menyentuh, melihat dan sebagainya, auratnya haram. Tapi haram apa? Haram li ghairi, bukan haram li zati. Sebab apa haram? Sebab tidak bini dia.
Tidak anak dia, bukan semata-mata kerana dia tu perempuan. Dah. Kalau kerana dia tu perempuan, jadi bini dia pun tak boleh, bukan perempuan juga. Jadi bini dia apa? Anak dia pun tak boleh lah juga. Sebab apa? Dia bukan perempuan. Tidak gitu. Jadi haram tu dengan sebab benda lain, bukan dengan sebab zat dia tu. Dia tu sendiri, tidak. Berbeza dengan hak haram lidati. Kalau haram lidati tak boleh pergi ke mana-mana pun. Sebab kita buat contoh tak mudah, daging babi, daging babi. Awak goreng, kau buat sup, kau buat gana, kau tak boleh pergi. Sebab haram tu lidati. Bukan kerana awak ni bangsa ni kau gini, tak ada. Memang haram sungguh. Tak boleh pergi ke mana-mana pun, tidak akan jadi harus, tidak akan jadi halal. Kau mana-mana. Selagi kita orang Islam lah. Kalau orang kafir dah. Kalau orang kafir tak ada halal dah dia. Memang dia makan gitu. Memang dia makan. Tapi bagi kita tak boleh pergi ikut mana-mana pun tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab haram lidati. Gitu banyaklah benda-benda lain pun lagu tu lah. Dadah haram, tapi bukan haram lidati, haram li ghairi. Sebab tu dalam ubat-ubat orang guna dah boleh. Tak haram pula situ. Dia ada keadaan banyaklah hak lain-lain lagu tu. Jadi hak ni istilah hadis tak ada kena guna tengok, tetap cuma yang nak sebutnya pasal dia guna lidati li ghairi tu serupa. Jadi kalau sahih li ghairi ni lagu ni lah, inilah salah satu contohnya. Dia ni tidak sahih tapi kita kata sahih juga. Sahih lagu mana lagu tu? Sahih li ghairi. Sahih li ghairi ni kerana makna hadis tu serupa dengan hadis sahih li dhati. Walaupun sanad dia ni tidak sahih, orang panggil sahih li ghairi. Kalau nak mengambil kira ni saja tanpa mengambil kira lain, dhaif lah ni, dhaif. Dhaif. Isnadnya sama juga dengan isnad Ibnu Abi Syaibah di atas. Kerana itu dengan isnad ini pada hakikatnya hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Malah dengan isnad yang sama, Ibnu Abi Syaibah sendiri sebelum itu telah mengemukakan hadis Abi Darda dengan lafaz ini: Man taraka al-'asra hatta tafutahu min ghairi 'udhrin faqad habita 'amaluhu. Ada dengan lafaz lagu tu. Tapi di situ disebut sembahyang asar juga. Sanad sama. Sembahyang asar juga. Kalau begitu hadis Abu Darda juga mengkhususkan sembahyang fardu itu dengan sembahyang asar. Bukan sembahyang fardu mutlak gitu, tidak. Maksud sembahyang fardu itu sembahyang asar. Berdasarkan riwayat Abu Darda sendiri di dalam kitab yang sama. Yang kedua, itu alasan Ibnu Abdul Bar, tapi telah tertolak. Alasan dia tu, hujah dia tu, gitulah cara apa ni main kitab ni lah, gitulah. Hak sepatutnya gitu, tapi kita semua kan tak mampu buat gitu. Kena tupai orang lah. Tupai orang lah. Kalau orang tu mampu dia buat sendiri, memang gitulah cara dia. Betul. Ibnu Abdul Bar tu karang kitab apa ni syarah Muwatta 3 buah. Nah. Bukan main besar-besarnya dah. Hebat. Dia hebat pun tak boleh pergi. Serupa je. Akan dilayan serupa. Ini cara ilmu. Akan dilayan serupa. Tidak kata dia tu Perdana Menteri lagu lain, terlepas daripada undang-undang. Tak. Undang-undang tetap undang-undang. Kalau masuk mahkamah, gitulah caranya. Begitu juga dalam dunia ilmu ni, orang akan nilai. Tak kira dia siapa. Yang kedua, ini antara hujah dia lah, alasan dia. Hadis Naufal bin Muawiyah bahawa Nabi SAW bersabda, Man fatathu salah faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Bermaksud sesiapa terlepas sembahyang fardu, dia bagaikan kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Jadi dia sebut sembahyang saja. Kita sebut sembahyang asar. Kita sebut sembahyang asar secara jelas. Zahir hadis ini menunjukkan sembahyang fardu secara umum.
Yang ketiga, ini alasannya, menerusi saluran yang lain, Abdul Razak meriwayatkan hadis Naufal bin Muawiyah dengan lafaz berikut. Iaitu la an yutara ahadukum ahlahu wa malahu khairul lahu min an yafutahu waktu salah, waktu salatin, gitu. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang daripada kamu kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya, itu lebih baik lagi daripada dia terlepas waktu sembahyang. Dia sebut waktu sembahyang itu, waktu sembahyang fardulah maksudnya. Itu secara umum juga. Zahir hadis ini juga menunjukkan umum untuk semua sembahyang fardu. Tetapi hadis itu orang panggil tidak mahfuz pula. Tidak mahfuz, hadis yang mahfuz daripada Naufal bin Muawiyah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain ialah dengan lafaz ini. Tadi tidak mahfuz, mana tak boleh buat pegangan, tak boleh buat pegangan. Daripada riwayat dia, hak ni hak mahfuz, hak ni hak sebenar, hak sebenar. Kita baca terjemahan dia. Ada di antara sekian banyak sembahyang itu satu sembahyang orang yang terlepas sembahyang itu bagaikan kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Kata Ibnu Umar, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sembahyang itu ialah sembahyang asar. Inilah hadis Naufal bin Muawiyah yang mahfuz, yang terpelihara, yang terpelihara. Yang tadi tidak, hak sebut umum tu tidak. Atau kalau kita nak bahas, kalau kita nak bahas juga, nak ambil waktu pun tak kemah juga untuk umum. Sebab alif lam tu, alif lam apa? Man fatat hussalatu, walaupun tidak sebut sembahyang asar, alif lam tu memberi makna gapo. Situ kepada, kalau nak kira bahas dari sudut nahwunya, situ pun tidak umum dah. Dia tidak kata man fatat hussalatun, tetapi as-salatu tu apa makna? Kalau nak bahas tu tak lagi. Apalagi ada riwayat yang menyebutkan jelas itu sembahyang asar daripada dia juga. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa hadis Naufal bin Muawiyah itu dikhususkan dengan sembahyang asar sahaja. Bukhari sendiri, Muslim, Tabarani dan lain-lain juga meriwayatkannya daripada Naufal bin Muawiyah dengan lafaz yang sama. Bahkan inilah lafaznya yang mahfuz. Jadi mana mahfuz, mana tidak mahfuz pula, kita kena tengok. Ni ada dalam Bukhari, hak lain-lain ni kitab besar-besar hebat-hebat lagi riwayat dia, lagu mana lafaz ni? Hak tadi kitab Ibnu Abi Syaibah tu bukanlah tarah dia tu setarah dengan hak ni, tidak setarah tu. Jadi kita tak boleh utamakan tu, kena utamakan hak ni. Itu caranya, kaedahnya. Baru betul. Baru betul. Jangan kita jumpa satu hadis kita pun tu buat kesimpulan gitu. Tengok dulu ada bercanggah ke tidak hadis yang sama tu, riwayat orang yang sama tu dalam kitab-kitab yang lebih sahih. Ternyata bila kita tengok memang dia sebut sembahyang asar pun tak ada umum gitu, tak ada umum gitu. Ini maksudnya yang mahfuz. Mana hak sebut secara umum tu tidak mahfuz. Dia supalah orang duduk pegang kan, orang duduk pegang buat makan orang mati gapo kan. Jadi dia pegang dengan satu hadis. Dalam Mishkat ada hadis. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menguruskan jenazah tu, dia nak balik. Tiba-tiba mari da'im ra'atihi. Tiba-tiba mari jumpa dengan Nabi, utusan lah, perempuan si mati itu. Perempuan si mati itu. Mari ajak Nabi pergi makan. Nabi pun pergi makan. Dua orang mati. Dia kata inilah dalil. Inilah dalil bahawa boleh buat makan di rumah si mati. Sebab Nabi pergi dengan sahabat-sahabat dia. Dia tak faham. Dia tidak faham dia cerita ni lah. Hadis itu tidak mahfuz. Mahfuznya lagu lain. Lepas pada tu Nabi uruskan jenazah satu, suami perempuan, lepas tu dia pun balik. Tiba-tiba mari da'im ra'atin, bukan da'im ra'atihi.
Hak tu ya betul. Berdasarkan riwayat Abu Daud dan lain-lain, jelas sebut gitu. Mana orang lain suku sakak pula. Orang lain suku sakak pula panggil Nabi pergi makan rumah dia. Bukan rumah si mati, bukan bini si mati. Yang panggilnya. Tetapi bini orang lain suku sakak. Dalam perjalanan itu, hak tu hak mahfuz saja. Dengan sebab itu ulama-ulama cuba baca dalam syarah-syarah hadis. Dia kata tidak mahfuz hak ni. Bila tidak mahfuz, dengan mana tidak sahih lah. Tidak sahih nak pegang dengan lagu mana? Bapa tinggal hak sahihnya. Ada nasi panas-panas kita tinggal makan hak basi. Pasal mana dia mau dah? Lagu tu lah sesoalnya lagu tu. Nasi molek-molek berasak dah. Sedap. Kita pergi ambil hak basi. Pasal mana? Tak ada. Kalau orang waras molek dia tak ada pilih lagu tu. Jadi tak ada dalil yang kukuh. Kalau ada ragu, Nabi kata dah kan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan. Tu dasar kita. Kalau hak ragu jangan. Pilih hak tidak meragukan. Jadi ajar dah cara nak milih tu. Kalau kita nasi basi jangan pilih hak ni, pilih. Gitu. Ikan tak sedar. Buruk-buruk kan, mata merah. Hak lembek tak sih. Umum kita kira lagu tu lah juga ni pun. Apa? Ada juga orang dia sengaja buat buruk dah. Bila sampai jadi lembek biar busuk, lepas tu baru dia bubur. Gapo dia? Garai ke apa tu dia sedap. Alah, patutlah ada ganggu dah. Itu dia ada kesan dia. Bukan saja yang orang tak buih tu. Dia ada kesan dia. Lepas tu kau duk ganggu tak tidur tengah malam. Apa? Asal ni lah. Makan nasi hak basi, makan makanan hak rosak. Lepas tu dia hidup bulan jam itulah akibat dia. Siapa dia suruh? Nabi tak suruh benda-benda lagu tu. Dia suruh pilih hak terbaik. Kadang-kadang Quran akan disebut orang yang dengar percakapan orang ni, percakapan boleh dengar. Fayattabi'una ahsana. Dia sebut kan, lepas tu dia tunggu hak paling boleh. Dengar boleh, tapi fikirlah, ikutlah hak paling molek. Jangan ikut serah. Ambil. Jadi hak ni pun gitulah. Jadi mengikut kaedahnya tidak mahfuz. Hak kata umum, secara umum tu. Hak mahfuznya jelas sembahyang asar juga. Apakah hikmat di sebalik dikhususkan sembahyang asar dengan ancaman berat seperti itu? Dah kalau begitu dah asar lah, tak apa dah kita kata asar. Apa yang jadi lebih tu, ancaman tu lebih berat. Tidak seperti sembahyang-sembahyang yang lain. Padahal sembahyang yang lain fardu juga, kalau tinggal pun dosa besar juga. Hak ni ada khusus ni apa? Beberapa pandangan telah diberikan oleh para ulama hadis. Antaranya ialah satu, sembahyang asar dikhususkan kerana kelebihannya dan kerana ia adalah satu sembahyang yang disaksikan para malaikat. Itu antara pendapat lah. Yang pertama. Yang kedua, sembahyang asar dikhususkan sebagai suatu galakan, dorongan dan desakan supaya ia dijaga dengan sebaik-baiknya dan kita mengerjakannya dengan tabah. Ini kerana pada umumnya manusia sibuk dan leka pada waktu itu. Ada yang kata begitu. Yang ketiga, untuk menarik perhatian kepada sembahyang wusta yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran bahawa ia adalah sembahyang asar. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Apa dia sembahyang wusta? Benarnya gini rupanya akibat dia. Cuba tengok dalam hadis ni nak menjelaskan hal tu lah. Apa yang disebut secara khusus tu. Rupanya berat tak serupa. Dari segi kesan buruk dia tu, dari segi kelebihannya begitu juga.
Yang keempat, oleh kerana sembahyang asar adalah satu sembahyang yang sangat istimewa, Nabi SAW membandingkan kerugian orang-orang yang terlepas sembahyang asar pada waktu afdalnya saja pun dengan orang yang kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Apalagi kalau seseorang itu meninggalkannya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja pun itu yang akan dialaminya di akhirat nanti. Kalau sengaja macam mana? Ayatnya betapa kena jaga, betapa istimewanya sembahyang asar itu, berbeza daripada yang lain-lain. Kalau sembahyang yang lain tidak setara tu, tinggalkan yang afdal saja. Setara tu dah. Tadi kan ada beberapa pendapat kan. Yang kelima, pada waktu asar dan subuhlah malaikat malam dan malaikat siang bersilih ganti datang ke bumi. Mereka bertemu dan berkumpul pada waktu sembahyang asar dan sembahyang subuh. Sebabnya ancaman berat itu dikaitkan dengan orang yang terlepas sembahyang asar saja. Kenapa kalau nak kira bertemu malaikat tu pada dua waktu, tapi kenapa asar saja? Ancaman begini. Itu. Tidak dengan orang yang terlepas sembahyang subuh, ialah kerana orang yang terlepas sembahyang subuh itu ada juga keuzurannya, seperti tidak sedar dari tidur dan sebagainya. Ada keuzurannya. Berat pada masa tu, ngantuk sangat, letih sangat. Ini duduk sudah sedar, macam mana boleh terlepas? Orang yang terlepas sembahyang asar pula terlepas dalam jaga, dalam keadaan tidak ada sebarang keuzuran. Sebab tu dia jadi hukuman dia berbeza. Yang keenam, ancaman berat seperti itu dikhususkan dengan orang yang terlepas sembahyang asar kerana illat atau sebab yang tidak terjangkau oleh fikiran manusia biasa. Kita tak tahu. Dan Nabi kata gitu, dia banyak gitu-gitulah. Ada lah tu. Tak siapa fikiran kita. Apa? Saya boleh tengok. Hak dia kata tu boleh tengok. Tujuh, kerana pada waktu itu manusia terlalu sibuk menyelesaikan urusan perniagaan dan sebagainya untuk menampung keperluan ahli keluarganya. Cari pitih. Pitih tu harta benda untuk keluarga, ahli keluarga. Kehilangan ahli keluarga, tengok dia ada kait tu. Ada kait situ. Sebab tu dia kata kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Ya gomo nak dia cari pitih. Lepas tu gomo tu untuk apa? Untuk nak sara lah, untuk nak bagi, nak memenuhi keperluan ahli keluarga. Tiba-tiba siapa terlepas sembahyang asar. Tu tak kena. Yang ke-8, waktu asar merupakan simbolik kepada penghujung kehidupan manusia. Ancaman berat terhadap orang-orang yang terlepas sembahyang asar sebenarnya merupakan peringatan kepada manusia yang sentiasa berada di ambang maut. Sepatutnya manusia itu tidak lupa akan tugas dan tanggungjawabnya terhadap Allah, terutama sekali apabila ia berada di penghujung kehidupannya. Itu dari segi halus lagi. Cara seni lah. Mana kan waktu asal, lepas tu jatuhlah matahari. Jatuh matahari, matilah. Dulu di awal lagi waktu sembahyang ni kan kita sudah sebut dah apa falsafah di sebalik sembahyang pada waktu-waktu tu. Dan kenapa 5 waktu? Ya dah. Lepas asar tu dekat dah. Dan sepatutnya kita duduk di situ kena ingat semua. Kena ingat semua Tuhan. Cara ingat Tuhan, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Itu caranya yang sebaik-baiknya. Tiba-tiba kita lupa ke dia. Tak boleh lah. Masa lain tak boleh juga lupa kan, tapi tidak berapa berat. Hak ni cara tak khabar ni. Cara tak khabar ni jadi tak boleh lah. Mungkin nak mati. Kan? Lepas mati, mari. Ada lagi kesan-kesan matahari tu. Mana lepas mati ada lagi sehari dua atau beberapa ketika orang duduk sebut-sebut. Lepas tu dah waktu Isya tu habis, tak ada kesan-kesan cerah, tak ada. Lupa lama sampai subuh. Maknanya orang tak ada sebut, tak ada kenal, tak ada gapo lagi, tak lupa. Cuba kalau perhati situ kan, besar tu, berat ancaman tu kan, peringatan tu berat sebenarnya. Itu sebab kedudukan dia tu tidak sepatutnya lupa. Tiba-tiba dia lupa. Sebab tu hukuman berat tu. Jadi kalau kita nak tengok sejauh yang boleh dipikir oleh akal kita, tu lah
Hak lagi-lagi tak tahu. Hak lagi-lagi. Tapi jelaslah orang yang ketinggalan atau terlepas sembahyang asar ni, dia akan menyesal. Menyesal. Teruk benar lah menyesal sesok. Kita tak ada dah kali sekatu dah dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Soalan Muslimin dulu. Silakan. Ada Muslimin? Ada orang minta pengerusi. Dia kata soalan tak dengar. Soalan tak dengar. Kalau boleh ada mic. Kalau boleh ada mic di belakang tu. Jadi dia tak tahu gapo bila kita jawab tu. Pak jawab gapo ni dah. Assalamualaikum tak? Saya pun mendengar kuliah. Kalau solat untuk tunai itu dia kena cukup satu rakaat. Boleh tak boleh? Satu rakaat tunai. Iyalah, itu benda masih khilaf lagi. Dia pegang dengan hadis tadi juga. Man adraka raka'atan. Raka'atan tu dia pakai dengan makna satu rakaat. Betul juga. Mana ada alasan lah. Tapi kita kata raka'atan itu daripada rukuk. Raka'atan makna satu rukuk. Jadi hak ni lebih luas lagi lah maknanya untuk dapat waktu tunai itu. Masing-masing lah, tak apa lagu tu pun. Tapi kita tahulah bila kita nak amal. Kena tahu. Ada dua. Satu, raka'atan tu dengan makna rukuk. Dia panggil masdar marrah, daripada rukuk. Raka'atan dengan makna satu rakaat. Dia ada dua. Kedua-duanya boleh pakai. Muslimat sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tak pastilah soalan saya nak tanya ni. Ustaz ada cerita ataupun ada orang tanya kan, Ustaz semaya. Jadi dalam sembahyang ni start dengan takbir kan, nak rokok, nak sujud, semua takbir. Tapi bila iktidal sami Allahu liman hamidah, adakah dia ni sejak asal sami Allahu liman hamidah ataupun pada mulanya Allahu Akbar kemudian ubah sami Allahu liman hamidah? Orang tanya adakah dia urusan ta'abbudi ataupun apakah falsafah di sebaliknya? Itu saja. Muslimat dah. Jadi soalan tadi sebenarnya kita sudah bincang dah juga dulu. Apa ni dari segi kenapa begitu? Satunya yang sebenarnya kita anggap itu ta'abbudi lah. Sebab dalam hadis jelas sebut gitu kan, pakai itu. Yang kedua, ulama mengatakan ini dia apa nama ni, ajuk tiru kepada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj itu. Itu pendapat Ibnul Qayyim. Yang ketiganya, dalam kitab-kitab hadis masih ada lagi sebenarnya yang kata di situ pun takbir juga. Tetapi hak lebih afdal yang diterima oleh kebanyakan ulamanya tidak seperti yang kita duduk buat itulah, sami Allahu liman hamidah.
Cuma di situ ialah itulah dari segi asasnya. Yang sebenarnya kita kira ini sebagai amar ataupun benda ta'abbudi. Benda ta'abbudi ni bab ibadat kita tak boleh nak tahu apa sebab. Kita tunggu saja. Dia sebut gitu, gitulah. Gitu. Itulah secara ringkasnya. Apakah kelebihan menghafal hadis? Bagaimanakah cara menghafal hadis? Hafal Quran dulu Hafal Quran dulu, lepas tu baru hafal hadis. Itulah jawapan. Soalan, apakah hukum menjawab azan? Adakah wajib atau sekadar mempunyai fadilat? Jawab azan dengan arti ijabah haqiqiyah. Ijabah haqiqiyah maksudnya kita menyahut seruan dia. Dia ajak sembahyang zuhur, dalam masanya kita bersembahyang, itu maknanya menyahutlah. Jawablah tu. Itu wajib. Itu wajib. Tapi kalau jawab lafaz dia tu saja, kebanyakan ulama mengatakan sunat. Bukan wajib. Jawab dengan arti kita buat apa, tujuan dia panggil kita tu apa? Sembahyang zuhur, azan zuhur untuk sembahyang zuhur, azan asar untuk sembahyang asar. Kita buat dalam masa tu. Itu maksud dia. Hak tu wajib. Jawapan dengan makna lagu tu. Tapi jawapan perkataan itu sunat. Sunat. Dapat fadilat lah. Kemudian cara jawapan seperti tadi juga. Apa sami Allahu liman hamidah, bapa tidak Allah akbar. Cara jawab di sini pun gitu juga. Ada yang kata serupalah dengan hak dia band. Hayya 'ala solah, hayya 'ala solah juga gitu. Tetapi berdasarkan banyak hadis tidak gitu. Di situ sebut la haula wala quwwata illa billah kan. Ada berlaku. Adakah hukum menunaikan solat dalam Apakah hukum menunaikan solat dalam keadaan azan berkumandang? Contoh jika azan lambat, adakah solat sah? Sebab kata tak adalah jawapan tu tidak mesti, tidak wajib, tidak berdosa kalau kita tak jawab pun. Apakah jarak minimum untuk qasar dan jamu? Khilaf ulama dalam masalah ni. Daripada Nabi SAW sendiri tak ada yang jelas. Tak ada yang jelas tentang jarak. Tapi daripada sahabat banyak, ada macam-macam. Ada macam-macam. Semuanya ada. Mana-mana dipakai dalam mazhab ni sekarang ni. Kalau Syafi'i 58 batu misalnya, kalau Hanafi 2 hari perjalanan, semua ada. Ada juga orang kata 3 batu, seperti Anas bin Malik duduk pakai 3 batu. Ada berlaku, hak sahih berlaku. Jadi yang pilih ikutlah masing-masing lah tu. Sebab serupa dengan apa ni, rakaat tarawih lah. Daripada Nabi SAW sendiri hak terat. Tak ada. Tapi amalan sahabat ada. Godi pun ada. Bolehkah qasar dan jamak di rumah jika bimbangkan kesusahan setelah musafir, seperti musafir dengan bas atau kapal terbang yang memerlukan jarak dan kesusahan yang lebih berbanding bermusafir dengan kenderaan sendiri, seperti jarak yang jauh untuk ke stesen tersebut? Jadi semaya di rumah, kebanyakan ulama kata tak boleh. Dia kena keluar dulu daripada rumah. Keluar daripada kawasan kita, tak apa. Keluar daripada rumah, tak apa dah. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan boleh. Boleh dah. Tengok keadaan lah, bergantung kepada keadaan setara mana benda tu kan. Kalau ada tempat yang selesa di sana, di stesen dah, kita dah molek gitulah, molek buat sana. Tapi kalau kiranya tak ada pendapat yang mengatakan di rumah pun boleh. Tapi itu pendapat tak ramai lah. Hak kuatnya seperti tadi lah. Apakah perbahasan tentang aurat lelaki dan perempuan, terutama lelaki, seperti paha dan pusat, bagi perempuan seperti lengan dan kaki,
Yalah, itulah pada dasarnya secara kasarnya gitulah antara pusat dan lutut. Kalau lelaki sama lelaki atau mahramnya antara pusat dan lutut. Cumanya ada perbezaan pula dari segi aurat tu, mengikut pendapat lain-lain pula. Dia kata tidak aurat kau misalnya. Atau kalau pusat pun, kalau dengan anak beranak dengan mahram lah, dengan anak pinak itu pun tidaklah ketat sangat, nak perlu jaga sangat, tidaklah sampai begitu. Tapi hak asalnya memang gitulah, kena jaga hak asalnya. Itu kalau lelaki. Kalau hamba perempuan hamba sama hamba. Kalau hamba dia tak pakai tudung pun tak apa. Tapi tak ada hamba sekarang ni. Tak ada hamba tu sekarang ni. Bagi perempuan seperti lengan dan kaki ini masih khilaf. Lengan tu kalau sampai susah sangat, kalau kita buat kerja tu basah sini nak, bolehlah sikit-sikit buka sikit. Tak ada lah kata sikit berdosa. Tidaklah sampai begitu. Bergantung kepada kerja kita keadaan tu. Tapi sebaik-baiknya itulah muka dan di pergelangan, sampai ke pergelangan tangan, itulah auratnya. Sebaik-baiknya dalam keadaan susah, takut susah, boleh lagi lah sikit-sikit. Jangan pakai t-shirt, sudah lah. Sekarang ni kan tak boleh sengaja pakai lagu tu, tak boleh. Kalau di luar lah, dengan orang asing lah, ada orang asing. Kalau di rumah kita tak kisah, nak pakai coli saja tak apa. Kalau di rumah kita suami kita tak ada jadi apa tu, nak kembar kau, kita kata kembar lah. Orang kita Kelantan ni kembar lah, tak apa. Ni kalau depan orang, kalau depan orang lain lah. Kaki pun begitu juga. Ada khilaf. Setengah ulama kata aurat, setengah ulama kata tidak. Setengah ulama kata dia serupa dengan tangan juga. Jadi menyusahkan. Imam Abu Hanifah kata jadi susah kalau untuk kaki ni. Tapi itu terpulang kepada kita lah, kita nak pakai mana-mana, tak apa. Adakah termasuk dalam aurat? Minta penjelasan. Hal tadi lah. Gitulah, benda tu benda khilaf. Kalau kita tengok satu golongan pakai gini, jangan kata lalu. Kalau tengok orang pakai gini, jangan kata. Masing-masing ada. Orang pakai tudung tu, sampai mangkuk mata saja dia ada hujah dia. Kita setuju ke tidak setuju ke, itu cerita lain. Kita sendiri nak amal ke mana, tak apa. Tapi jangan saling memperlekehkan. Jangan kata salah, tak betul. Jangan kata ini budaya asing. Tak boleh. Yang keempat, apakah maksud Nabi tentang lelaki wanita menyerupai wanita lelaki? Tentang lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki, gitulah maksudnya. Tak boleh lah. Maksudnya dari segi pakaian, gaya, cara, tak boleh lah. Kecuali kalau lah dia tu misalnya kejadian asal dia tu, pergerakan dia tu seperti perempuan ke atau lelaki tu, dimaafkan, tak apa. Tapi kalau dibuat-buat atau pakaian tu sampai mengelirukan, tak boleh lah. Boleh. Itu lain. Dia pakai tudung juga kan. Dia pakai tudung juga, cuma dia pakai topi, dia datang. Tak ada orang lelaki pakai lagu tu, jadi tak serupa jugalah. Mana ada beza. Dan dia kena cegah ke apa tu menyerupai lelaki, itu kerja dia, bahasa dia dah kena lagu tu. Tak boleh dua lembek. Misalnya sahabat-sahabat orang pergi perai tu kan, apa kena buat lembek seperti di rumah, cara dia perempuan, tak boleh. Jadi kita kena faham, zaman sahabat dulu pun bukan makna masuk perai tu masuk gitu buta gitu, tak ada apa satu persediaan. Tidak begitu. Mana dia ada juga persediaan, kepandaian, seni, kita kata mempertahankan diri itu sedikit sebanyak. Jadi yang tak serupa ni, sebabnya dia boleh jadi keturunan ataupun boleh jadi kita tu sendiri, jiwa tu jadi bertukar. Sedangkan Islam nak lelaki tu betul-betul lelaki, perempuan tu betul-betul perempuan.
Jadi dengan pakaian itu dia membentuk jiwa juga, membentuk perasaan juga, untuk jadi perempuan betul, untuk jadi lelaki betul. Dan ini termasuk dalam dosa besar, bukan main-main, bukan main-main. Dosa besar menyerupai ini, lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, ini termasuk dalam dosa besar. Dan salah satu alamat akhir zaman. Kita boleh tengok dah zaman kita tu kan ada, zaman kita. Ada kalau lelaki berambut panjang dan memakai cekak rambut, untuk mengemaskan rambut sudah dikira menyerupai perempuan? Tidak. Tidak. Ni tidak. Sebab kalau kita kira di zaman awal dulu, zaman Nabi, zaman sahabat ni dah, siapa zaman imam-imam tu kan dah, tak ada ni begitu. Kalau ada tengok pokok kita ni kan, mari mana ni pokok dia kata. Zaman tu orang lelaki rambut panjang saja. Dia zaman ini mengikut uruf. Tapi benda ni boleh bertukar, tak apa, bertukar tak apa. Nak cerita masyarakat pada masa tu. Kalau rambut pendek seperti kita ni, hampir-hampir tidak ada. Jadi caranya rambut panjang sampai sini, sampai ke bahu, lebih lagi pun ada. Lagi ke bahu. Tapi hak semolek-moleknya kalau panjang pun jangan melebihi bahu. Sekat ni lah, sekat ni. Mencecah bahu ni, Nabi sendiri pun rambut panjang. Tak aja dia rambut pendek. Itu perlu tahu. Dia rambut panjang. Tapi rambut panjang pun dia jagalah, dia jaga kemas semua, dia ada sisi semua. Lepas tu dia pakai minyak rambut, dia jaga. Dia tidak suka orang apa dia ni? Apa dia tu dipanggil? Gas menggerbal rambut tu kan. Dia tak suka lagu tu. Kerap kali kalau orang panggil lagu, dia suruh pergi dulu kemas rambut. Dia suruh kemas rambut. Jadi itu tidak termasuk. Lepas tu cekak rambut ataupun lain-lain, jalin ke, pintal ke belakang, buat ekor kuda, tidak salah. Zaman dulu banyak ulama-ulama buat lagu tu. Cumanya bila semayang, bukan lelaki saja, perempuan pun hak semolek-moleknya buka rambut tu. Jangan ikat. Jangan cekak, jangan pintal. Masa tu buka. Perempuan pun molek gitu. Sebab apa? Dikehendaki semua bahagian tubuh kita dia sujud bersama. Setakat mana dia boleh sujud. Jangan tahan. Itulah maksud Nabi larang apa namanya? Kafus sya'ar. Melarang memegang ataupun menahan rambut. Jadi tak boleh lah. Sanggup ke apa tak boleh, kena buka lah. Hak semoleknya. Kalau tak buka pun tak apa, sah semayang tu. Sah. Cuma hak semoleknya. Perempuan pun begitu juga. Hak semoleknya. Sebab apa? Sebab semuanya nak sujud. Biar dia sujud. Itu semolek-moleknya. Sebabnya Sayyidina Hasan pernah bersemayang. Dia ikat rambutnya. Ni ikat rambut. Pergi hamba bebasan Nabi SAW, Abu Rafi', dia buka tengah duduk semayang. Hasan pun celung lah ke dia. Celung kita ala ke dia. Tengok. Dia bukan tersedut celung lah kata dia. Nabi kata gitu, kata dia. Tukmu suruh buat gitu. Jangan ikat dah. Boleh jadi dia celung semasa semayang ataupun selepas semayang, boleh jadilah. Dan dia cerita tu, hadis tu selepas tu lah kira-kiranya lebih sesuainya. Maknanya dia molek buka. Dan Sayyidina Hasan sendiri ikat rambut. Ada tu dalam Tirmizi ke apa, ada. Jadi hak ni tidak menyerupai lagi. Pakai kasut serupa, kasut sukan misalnya, serupa, tidak termasuk dalam menyerupai lagi. Hak menyerupai ni kalau kita tengok tukarlah mana. Hak tu khusus dengan orang perempuan. Misalnya kalau kain batik dia Terengganu, orang lelaki pun pakai. Tidak dia mengikut uruf juga, mengikut uruf. Kalau selipar Jepun, tu kedua-dua pakai. Tak ada khusus. Ada hak khusus, ada hak tidak khusus. Kalau hak khusus tu tak boleh. Dan di situ orang lelaki tak pakai tu, orang perempuan tak pakai hak tu. Tiba-tiba dia pakai. Itu tak boleh. Tak boleh lah. Adakah perempuan berambut pendek, dia andaikan tidak memakai tudung, dikira sudah menyerupai lelaki dan mendapat dua dosa, yakni tidak memakai tudung dan menyerupai lelaki. Memang
Memang. Tapi semata-mata berambut pendek itu tidak menyerupai lelaki lagi. Sebab beberapa orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Aisyah sendiri, dia rambut dia pendek. Rambut dia pendek. Tapi bukan semua, ada ketika-ketikanya. Daripada situ ulama-ulama buat kesimpulan orang perempuan boleh rambut pendek. Jadi untuk keselesaan, untuk apa-apa. Cuma dia misalnya kalau katakanlah suami dia lebih panjang daripada dia, tak termasuk menyerupai. Hak tak bolehnya dia buka tu. Tu je tak ada. Dia buka tu depan orang tu tak boleh. Dari segi pendek panjang tidak ada ketentuan sebenarnya. Kalau di rumah dia suami panjang rambut, isteri pendek, ikut dia lah, dia suka lagu tu. Tak apa. Sebabnya Aisyah sendiri dalam Bukhari, dalam Muslim semua ada sebut rambut dia pendek. Ada ramai lagi isteri-isteri Nabi yang lain rambut dia pendek. Tak apa. Gitulah, wallahu a'lam. Ada sebenarnya. Gana? Panjang tu, panjang. Panjang. Banyak kali dah sebut dia juga. Lain kali lah. Okey, walaupun saya akan jadi pada hari ini. Ini akan terima kasih pada Maulana Sunnah tadi. Dan Maulana pada yang peserta korban boleh tanya kepada saya. Yang orang pun masih ada lagi. Jadi masa sama-sama kita pada hari ini dengan